Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi barik. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita bertemu di kuliah musim COVID-19. So banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah dan banyak-banyak bersabar kita kepada Allah. Jadi semoga Allah bersegera mengangkat wabak yang melanda negara kita dan juga dunia amnya. Jadi kesemua itu takluk kepada kudrat dan irada Allah, Allah yang Maha mengetahui. Jadi bagi pihak kita sebagai hamba, maka hendaklah kita menyusun semula kehidupan kita daripada yang baik kepada lebih baik. Kalau dulu keadaan kehidupan kita tu agak goyah, kan, dengan imannya tak tentu hala di mana, dengan Islamnya tak tahu di mana. So selepas ini kita dah mula mengenali tentang apa dia agama tu sendiri. Jadi bagi yang mengaji, yang mengikut kuliah-kuliah ni, jadi diharapkan walaupun kuliah ni taklah setara mana pun, tapi dapat memberi satu iktibar, dapat menambahkan pengalaman, pengetahuan tentang hidup beragama ni, supaya kita dapat balik kepada Allah dalam keadaan yang mulia, bukan keadaan hina. Kita datang tu mulia dah, tapi kita menghinakan diri kita bila kita mencampakkan diri kita ke dalam dosa dan maksiat kerana mengikutkan kehendak hawa dan nafsu. Jadi sebab tu semoga dengan adanya hikmah kuarantin ni, so kita dapat beruzullah di rumah, dapat kita memperbaiki, membetulkan mana yang silap. Nak jadikan ceritanya pula, Allah takdirkan kita dalam musim Ramadan ni pula. Yalah, kita tak dapat ke masjid tu satu hal lah. Walau bagaimanapun di rumah, kita buatlah juga di rumah, kan? Jadi mesej ni, masalah orang mesej saya itulah inilah, kan, tanya tentang bab ilmu ni. Sebab tu lagi tinggi kita mengaji, lagi kita rasa sukar. Seperti orang yang memanjat gunung, lagi panjat gunung tinggi, oksigen semakin kurang, kan? Lagi kurang oksigen, lagi tough kita punya pendakian tu. Sama juga dengan ilmu ni. Lagi tinggi kita mengaji, lagi tough, lagi keras, lagi susah, lagi rumit, jadi kita kena betul-betul pertahankan. Kita kena support dengan amalan yang soleh, dengan zikrullah, supaya dapat seimbang. Dia tak boleh backup kita jadi pening, dan kita rasa gelong, kita tak tahu nak letak di mana kedudukan kita tu. Jadi semalam kita dah bincang tentang kalimat taqwa. Macam mana dikatakan kalimat taqwa tu, tentang kalimat yang baik, yang mana Allah memperumpamakan kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah. Dan kita di dalam perbahasan kalimat syahadah ni lagi, yang mana Allah sebutkan seperti sepohon pokok yang baik, yang akarnya tunjang tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit, dan ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhan pencipta. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka beringat, mendapat pelajaran. So bila kita dah mula mengaji bab kalimat la ilaha illallah ni, dia macam sebatang pokok lah, sebatang akar tunjang tu kemah duduk ke dalam bumi. Nak kiaskan kepada manusia, supaya manusia tu faham bahawa kalimat agung ni, siapa-siapa yang mengambil dia,
kan, yang beramalkan dia, maka itulah hakikatnya. Dia akan menjadi seperti mana? Sepohon yang teguh. Pohon ni teguh. Lepas tu dinisbahkan kepada pohon, pokok. Itu kalimat ni. Dan manakala orang yang tiada kalimat ini, asalnya ayat ni turun kepada Allah kiaskan kepada orang-orang kafir musyrikin di Mekah tu. Iaitu mereka ni orang yang apa? Yang duduk pohonnya tak tinggi dan akarnya tidak tumbuh di atas bumi. Dia duduk di atas permukaan bumi, bukan di dalam akar tunjangnya sampai ke dalam bumi. Jadi dia goyang. Maknanya seperti mana orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu. Jadi bila tidak ada kalimat ini dalam jiwa manusia, maka dia pasti jadi kufur. Dia dua pilihan. Sama ada ambil kalimat ni, kan? Kita ambil kalimat Allah ni dan kita beriman dengannya, duduk elok-elok pada tempat tu, ataupun jadi orang yang kufur maksiat. Sama ada dia fasik, sama ada dia munafik, sama ada dia zalim, dia murtad, dia syirik. Duduk kat situ. Ini pohon yang tak berguna langsung. Tak ada faedah langsung. Sekadar faedah atas dunia je. Di akhirat langsung tak ada faedah tu. Ni kita dah bincang semalam. Nak bagi faham. Semalam ni insya-Allah kita nak bincang lagi tentang sedikit lagi tambahan. Tambahan dalam apa nama ni, tentang kalimat ini lagi, yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ini tuan sebut lagi apa ini maksudkan? Allah meneguhkan iman. Allah meneguhkan, perkataan teguh tu mantap, kemas orang-orang yang beriman. Allah teguhkan dalam jiwa orang-orang yang beriman, orang mukmin ni, dengan ucapan yang teguh, kalimat la ilaha illallah, di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maknanya di dunia pun dia mendapat kebaikan ini, dan di akhirat juga dia mendapat kalimat ini. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah buat apa yang dia kehendaki. Allah buat mengikut apa yang manusia tu tak. Allah ni tak buat zalim kepada manusia, tapi manusia sendiri yang buat zalim. Tu di sini yang kita nak ambil faham. Macam mana orang yang beriman tu. Lepas tu kemuliaan orang yang beriman, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk dalam agama Islam, maka dia beriman kepada Allah. Dia jadi orang yang Muslim, dia jadi orang yang mukmin, dia jadi orang yang ihsan. Maka orang macam ni dia diteguhkan lagi oleh Allah. Allah jaga akan orang yang beriman. Sebab iman tu sendiri adalah satu sifat yang mana bila dia berada pada manusia itu, maka manusia itu akan menjadi teguh keimanan dia tu. Hakikatnya Allah. Tapi iman tu sendiri yang diberikan, dibawa oleh Nabi kepada kita tu. Sebab tu bila kita iman ni benda yang gaib. Tak nampak. Yang makrifah yang boleh tahu dia kenal Allah, iman. Akal kita mana kita nampak pun. Sebab tu bila kita ada iman tu masuk ke dalam jiwa manusia, jiwa kita ni, dia teguh, maka iman ni lah yang ni nanti yang akan makrifah kepada Allah. Dia tu satu sifat yang diletakkan di dalam hati tu. Tapi iman tu datang ikut mana? Iman tu datang melalui iqrar dua kalimat syahadah. Iman tak datang terus dalam tubuh badan kita, dia tak duduk terus dalam kita. Dia kena terima dulu iman tu. Nak terima pula bukan boleh dia mengucap sendiri-sendiri dia. Dia kena ada benih dia. Zuriat dia daripada mana? Daripada Rasul tu, turun sampai pada ulama' ni bawa, ulama' ni bawa. Tu dia kena rojok balik. Kena ambil balik. Kena terima balik iman ni. Nak terima iman macam mana? Terima dua kalimat syahadah daripada para ulama' yang duk bawa ni, yang menjadi waris Rasulullah ni. Bila terima iman tu, baru iman tu berada kat kita. Kalau kita tak terima iman, masa bila iman nak duduk dengan kita? Bila iman tak duduk, maka duduklah kufur maksiat. Kufur maksiat dia memang ada sedia. Dia memang ada sedia, ada dah. Persoalan ni iman tu macam mana kita nak ambil? Hak kufur maksiat duk ada dah dalam hati kita tu. Nak tendang dia keluar tu macam mana nak buat? Tengok orang kafir tu. Kan? So secara semula jadi memang macam tu. Tetapi yang beriman kepada Allah tu tengok macam orang yang masuk Islam. Berapa ramai kita tengok manusia yang convert.
yang masuk Islam balik. Selepas dia masuk Islam, kita tengok macam mana keadaan mereka ni. Sebab tu orang yang beriman, yang terima agama ni, dia jadi kuat. Kita tengok contoh macam Abid Liu tengok. Berani tak kira. Kemudian Fidoh Wong tengok. Macam-macam dia orang buat. Kenapa dia jadi gitu? Kenapa mereka ni daripada orang bukan Islam, kemudian menjadi Muslim, dia berani pergi dakwah kepada orang. Pasal dia rasa nikmat iman tu. So, bila dia rasa nikmat iman yang sebelum ni dia tak pernah rasa, so dia nak share, dia nak kongsi dengan manusia lain. Dia nak bagi, nak bawa manusia lain. Pasal dia dah rasa dah nikmat beriman ni. Soalan kita orang Melayu ni, kita duk berasa kita beriman dah. Tu yang kita tak peduli tu. Jadi kita mungkin tak masuk dalam khairul ummah yang kita bincang kemarin tu. Tentang umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang macam mana? Ta'muru nabil ma'ruf. Yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan cegahkan kemungkaran. Dakwah ni macam-macam bentuk. Ni orang-orang yang khairul ummah, yang ada iman. Jadi kita kena tanyalah. Kita kena tanya diri kita. Kita ni mukmin ke tidak? Kita kena tanya diri kita sendiri. Kita sudut tengok orang lah. Kita tanya diri kita. Kalau kita mukmin, di mana iman kita tu berada sekarang ni? Ada tak kita dengan kalimat syahadah yang kita duk bawa tu? Ada tak kat situ? Sebab apakah dekat sekadar semayang, puasa tu kita dah telah beriman? Tu. Sebab iman ni unik iman ni. Sebab dia kena tanggung kalimat syahadah tu. Itu yang ni. Jangan jadi puasa adat. Kita kata kita beriman, tu kita buat puasa ni. Ni sedang nak puasa ni sekarang ni. Ni puasa ni. Ustaz tengok baik-baik dengan cakap bukan? Marah kita balik. Bukan, nak bagi tahu. Puasa ni kadang-kadang jadi adat. Sebab bila kita dihidupkan besar dalam keluarga orang Melayu, orang Islam ni, maka kita setiap tahun kita akan puasa. Nak tahu puasa adat dengan puasa syarak, kita tengok perangai kita macam mana. Nak tahu puasa adat, puasa syarak. Puasa adat macam mana? Puasa adat makan je lah. Tak makan, tak minum. Tu je lah puasa adat. Tak setubuh sehari. Lepas tu perangai yang lain-lain. Dengan bakhilnya, tamaknya, loba reta, panjang angan-angan, sombong takabur, inginkan kemegahan, inginkan nama dia terkenal masyhur, hasad dengki, dendam kesumat, khianat, niat jahat, lalai kepada Allah, ghaflah, lara dan lain-lain lagi. Tu benda tu duk ada lagi. Tak buang lagi, duk ada dalam perut lagi. Tu nak puasa syarak macam mana? Selagi benda tu duk ada kat kita nak kata kita beriman tak boleh. Orang yang beriman ni dia kena tenang kalau sifat-sifat tu. Nak buang dulu sifat tu. Paling tidak pun orang kata kalau peringkat nafsu dia naik, nafsu lawamah tu, dia dah mula memikirkan tentang diri dia dah. Dia mula mencela diri dia, kan? Marah kat diri dia, bodoh, bengong kamu buat jahat kenapa? Patut kamu tak jadi macam itu. Dia start cela diri dia balik dah. Kemudian dia start bertafakur, mikir masalah dia, kenapa aku ni dosa teruk sangat. Rasa takut bila buat silap ni. Kemudian dia suka kritik apa kejahatan dia buat. Tapi dalam tu ada jahat lagi, dia dosa haram. Macam mana aku boleh jadi baik? Hairan, ada ujub lagi kat situ. Kalau buat kebaikan pun nak tunjuk kat orang. Ni masalah juga. Asyik buat sedekah ya, nak bagi kat fakir miskin, habis satu dunia tahu dia buat kerja tu. Lepas tu dia orang cakap pula, oh ni sebab benda baik ni kena tunjuk kat orang. Bolehlah tunjuk kat orang benda baik, tapi masalah kita tu tak tahan. Kok kita tu tak boleh. Kita duk tunjuk kat orang, nak tayang kat orang tu, nak bagi orang tengok kita ni. Memanglah benda baik kena cerita kat orang, tapi kalau dah tunjuk habis semua orang tahu, lalah kita jadi sombong pula. Jadi riak pula kat situ. Riak ni bukan senang. Nak buang riak ni. Itu contoh. Jadi kita nak kena tengok dekat situ. Bagaimana yang kita dah silap. So dekat sini. So jadi sebab itulah, dalam keadaan ini, yang orang yang beriman ni, kita kena faham tentang kalimat tu. Sebab tu kemuliaan kalimat, Masya Allah. Kalimat la ilaha illallah ni, dia satu kalimat juga hebat. Jadi sebab tu bila Allah kata, Allah meneguhkan iman. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Jadi ucapan yang teguh tu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ucapan yang dengan ucapan yang teguh tu. Mana bila orang yang mengucap, dia mengucap tanda dia beriman kepada Allah. Iqra bil lisan. Wa tasydid bi qalbi. Iman dah syidik ya, dia kan ada buat apa pun. Hanya dia benarkan apa yang diucap oleh lidah.
Tapi tahulah apa benda dia nak buat tu. Mana dia membenarkan apa? Dia membenarkan ketunggalan dan keesaan akan zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kat mana tu? Dia membenarkan rukun syahadah tu sendiri. Itu rukun itu. Itu rukun syahadah. Maka dengan membenarkan itu, maka dia beriman kepada Allah, dan Allah memperteguhkan dalam jiwa dia tu, dalam hati dia. Maka ini dinamakan Rabtul Qalbi. Rabtul Qalbi ni di mana hati mereka, orang yang beriman, yang ada kalimat la ilaha illallah, tidak goyah. Dia tetap atas iman. Buatlah macam Bilal bin Rabah contohnya. Macam Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah. Macam mana Sultan marah ke dia. Mula-mula ditangkap, dia tambat dia. Cucuk biji mata dia, buang. Kan? Buang, tak apa lagi. Dia tak kisah lagi. Kerak tangan, dia kata tak apa lagi. Dia kata, wahai Tuan, aku minta satu, tolong jangan kerak lidah aku. Sebab kalau aku buka lidah aku tak boleh sebut nama Allah dah. Jadi pok-pok ni kerak lidah dia lagi. Last sekali, pembunuh dia, bakar api. Bakar mayat dia, bakar jasad dia. Dia bakar jasad dia, ambil pergi lontar dalam, campak dalam sungai Nil. Masa dia campak dalam sungai Nil tu, habu tu, debu tu, tertulis kalimat la ilaha illallah tu. Tu, itu orang macam tu. So, macam itu orang buat pada pok-pok mereka yang telah mencapai darjat yang tinggi, yang mana hati mereka itu telah teguh, yang diteguhkan oleh Allah. Maka kalimat itulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab tu kalau kita mengaji, kita jazam sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh kalimat ini, masya-Allah, memang cukup hebat, pasal dia menjadi sesuatu yang kita tengok benda yang cukup ajaib, kan? Ajaib kalau di sisi Allah tu. Sebab Allah, bila Allah meneguhkan iman mereka itu. Sebab tu yang bila Allah bagi yang disebutkan sebagai Rabtul Qalbi ni, so dia ada satu hadis cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Walid kata dia, telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepadaku, Al-Qamah ibnu Marsyad, ia pernah mendengar Sa'ad bin Ubaidah menceritakan hadis dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang Muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, dia mengemukakan persaksian bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang demikian itu adalah firman-Nya Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini yang kita sebut tadi, ayat yang kita baca Ibrahim, surah Ibrahim ayat 27 ni. Ini bila kata marabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana persaksian tu? Jawapan tu menyaksikan seperti mana penyaksian yang dilakukan di atas muka bumi ini, di dunia ini, maka ketika mati juga Allah bila muka wanaki bertanya kepada siapa tentang dalam kubur, maka dia mengemukakan persaksian tu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah tu. Seperti mana dia buat atas muka bumi ini, atas dunia ni, begitulah dia akan bawa persaksian tu sampai ke alam kubur. Jadi dalam kubur juga bila malaikat tanya tu, ma rabbuka, tanya man nabiyuka, ma ikhwanuka, tanyalah soalan-soalan yang orang kata soalan bocor tu. Maka dia jawab. Sebab apa? Sebab Allah meneguhkan. Maknanya Allah meletakkan, teguhkan iman tu bagi orang yang beriman tu. Dengan ucapan teguh tu, dia pegang kalam tu, dia tak tinggal kalam tu. Bukan takat pegang, dia menghayati, dia beramal dengan kalam tu, dia beriman dengan kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Ni kehebatan orang-orang yang mempunyai akidah tauhid yang kukuh. Sebab tu yang kita ada bincang dalam tajuk tentang syahadah ni, dia tentang masalah persoalan keimanan. Kalau tak ada syahadat tu kat kita, tak tahulah kita ni nak letak kat mana pula. Kan? Itu bila saya sebut memang kuliah ni, saya kata tajuk ni dia agak rumit sikit. Tapi tak apa, kita kena mengaji. Kita nak kena faham juga. Supaya kita tidak disesatkan. Jadi, bila mereka yang beriman tu, bila Allah kata, fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat, maka mereka yang beriman itu akan ditetapkan di dunia di akhirat. Allah akan teguhkan mereka di dunia dan di akhirat. Bukan dekat di dunia. Di akhirat pun Allah akan teguhkan. Kena ingat ketika bangkit daripada kubur tu, dalam ramai-ramai riuh pekik nak pergi kepada mahsyar tu, ketika itu Allah izinkan iblis. Maka dia akan bertempik dengan suara yang cukup kuat ketika itu. Kita kena ingat ni, iblis ni, dia kacau, dia bisik kita, ganggu kita ni daripada atas muka bumi ni, bila kita hidup. Kita hidup ni, sampai dah lah kita hidup, dia kacau. Sampai dekat nak mati, sakaratul maut, dia datang lagi.
Dia datang lagi, dia supaya kita disesatkan. Dia datang rupa mak kita lah, rupa pok kita lah datang, rupa kawan kita lah. Dia tengok apa kita suka. Dia akan sesatkan kita di mana tempat yang dia dapat peluang. Dah mati dalam kubur lagi, dia kacau. Dia pergi ke kubur pula ketika soal mengkawan nakir tu. Jadi kalau kita berseorangan, tak ada siapa pimpin kita, tak ada mursyid yang jaga kita, tak ada guru yang jaga kita, maka kita nak jawab macam mana dalam keadaan yang tersepit tu. Tak ada, atas dunia boleh lagi, panggil anak kau sakit, panggil bini kau sakit, dalam kubur seorang aja. So maka, bila bangkit besok pada masyarakat besok, Allah izinkan Iblis, dia bertempit dengan seorang yang cukup dahsyat, cukup kuat. Maka ketika itu, manusia ingatkan, oh ni ikut jalan dia, pakat serbu pergi ikut. Siapa ikut dia, semua jalan ke neraka tu. Tu. Jadi sampai ke sana, dia akan kacau kita. Jadi, Allah perteguhkan, bukan dekat di dunia saja. Sebab tu kita kena minta sampai di akhirat. Fid dunia wal akhirah. Kan? Kita doa, fid dunia wal akhirah. Dunia dan juga akhirat. Jangan dekat dunia, minta. Sebab di akhirat juga ada cubaan-cubaan ujian yang maha dahsyat yang disebut oleh Nabi. Kita mengaji, kita tengoklah. Adalah yang Nabi cakap hadis begini. So, kena minta. Tak boleh asyik sonok sangat lara atas muka bumi ni kan dengan kehidupan kita tu. Jadi, apabila mereka ditanya dalam kubur ada dua malaikat, mereka dapat menjawab kerana mereka telah beriman dan beramal soleh semasa di dunia lagi. Dan balasannya, apa balasannya? Allah bagi keteguhan hati kepada mereka. Sedangkan, orang-orang yang zalim, orang yang sesat tadi, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ Allah menyesatkan orang yang zalim. Zalimin. Sedangkan orang yang zalim tu Allah sesat. Disesatkan oleh Allah. Bukan Allah hendak mereka sesat dari awal lagi. Jangan salah faham. Tapi Allah berkeputusan untuk sesatkan mereka. Kenapa? Setelah mereka sendiri menutup pintu hati mereka. Dan mereka menentang pendakwah. Ini dinamakan khutmul qalbi. Khutmul tadi, rabtul qalbi. Allah buka kalau teguhkan. Yang ni nama dia khutmul qalbi. Pasal mereka ni menutup pintu hati dia. Bila ada dakwah ni, kita dakwah ni. Dakwah malam-malam macam ni dakwah lah ni. Ajak kepada kebaikan. Dia tentang kita pula. Katanya macam-macam. Hinanya kita. Jadi, dah lah tak masuk dalam golongan khairul ummah. Duduk pula tempat yang sesat tu. Yang khutmul qalbi. Yang ditutup pintu hati mereka tu. Tak nampak, gelap lah. Bahaya dia tu. Jadi Allah akan buat. Allah bukan tak nak bagi sesat. Tapi itu kita kata tadi, manusia itu sendiri yang memilih untuk dia memilih untuk sesat. Dia tutup pintu hati dia. Orang datang dakwah pada dia, jemput, dia tak ada. Dia kata sibuk lah, sorry lah, I ada dinner lah malam ni. I ada lunch lah. Tu. Nampak tak? Dia sibuk layan tu, nafsu-nafsu yang tak boleh tolong dia langsung di akhirat besok. Sedangkan yang kita ajak ni kepada supaya dapat menolong dia di akhirat besok. Itulah ringkasnya. Maknanya kita nak tafsir ni panjang lah. Cuma saya nak ambil ni sebab kita dah sambung dalam bahagian apa ni, dalam bahagian yang kita sedang ikut yang kalimat syahadah ni. So kita go together. Jadi kita masuk sekali bagi kita nampak kan macam mana apa ni, perjalanan yang baik yang boleh kita ikut apa yang Allah hendak atas benda kebaikan itu supaya kita dapat menjadi baik. Nanti insya-Allah kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. So, tadi bila kita dah tahu macam mana dua keadaan tentang perkara, yang pertamanya tentang perkataan rabtul qalbi tu. Rabtul qalbi tu bagaimana Allah meneguhkan di hati orang yang dalamnya ada kalimat yang teguh, iaitu dua kalimat ni, kalimat syahadah. Dan bagaimana pula Allah menutup akan pintu hati yang orang yang menolak, yang dia sendiri tutup. Bukan Allah nak tutup, dia sendiri nak tutup dan menolak tentang pendakwah ni. Maknanya dakwah-dakwah yang datang kepada dia tu dipanggil khatmul qalbi. So, jadi kita faham kedudukan sini. Maknanya yang orang beriman itu yang diteguhkan oleh Allah akan diri mereka itu, maka orang tu orang yang beriman. Satu lagi yang kufur tu duduk dalam maksiat, maka nama dia orang yang dia sendiri tutup. Dia dah tahu dah benda tu. Kita cakap ni, orang kata kalau bahasa dakwah ni berbuih mulut dah duk ceramah. Peduli pun tidak. Tapi kita pun tak salah ke dia. Pasal hidayah tu bukan kita bagi.
Macam ni boleh cakap je lah. Saya pun boleh cakap, kan kita pun tak tahu. Sebab tu kadang-kadang kata-kata kita supaya dapat mempengaruhi manusia tu. Sebab tu kita sendiri ni pun kena cakap dengan orang, kita kena ada iman supaya bila perkataan yang terbit daripada kalam, daripada lidah orang mukmin tu, dia menusukkan kalbu hati orang yang mendengar tu. Tu. Sebab tu iman ni dia dahsyat iman ni. Walaupun bukan kerja kita bagi hidayah, kerja Allah, tapi kata-kata itu penting. Sebab dia kena datang. Lidah yang kita sebut, lidah tu dia ikut. Kalau jahat pun dia boleh cakap, baik pun dia boleh cakap. Tapi sekiranya lidah tu terbit daripada hati yang beriman, yang Allah perteguhkan hati dia dengan keimanan tadi, maka dia akan cakap benda yang baik. Maka kalam-kalam yang keluar daripada mulut, daripada lidah itu tadi, akan mempengaruhi, akan memberi kesan kepada hati manusia yang mendengar tu. Daripada dia tak beriman, dia balik beriman kepada Allah. Contoh kita tengok macam mana Zakir Naik tu dia buat. Contoh lah. Sebenarnya ramai lagi orang yang mengajak manusia kepada iman ni. Bukan seorang dua. Tapi tak seramai mana. Banyak lagi orang yang tak mau buat. Dia kata dia tak reti, dia sibuk hal lain. Sedangkan kita tengok orang yang beriman tu bukan je salah-salah manusia. Kadang-kadang mereka ni kaya-kaya. Bukan dia orang yang berta. Bukan kata orang-orang biasa. Ada jugalah pendakwah yang susah. Tapi susah tu bukan isu. Itu teknikal je. Yang penting usaha yang dia nak buat tu untuk mengajak manusia kepada iman, kepada Allah. Ini perkara yang kita dah kita nak perjelaskan lagi. Jadi soal-soal ni soal sangat berat. Terutama macam kalimat syahadah. Bila kita terima kalimat tu pula, kita pula hak kena tunai hak syahadah tu pula. Itu yang berat sekali tu. Kita kena tunai hak kalimat syahadah. Kita kena bawa kalimat tu. Bukan kita boleh duduk simpan dia. Kan? Jangan ingat duduk simpan kalimat tu. Tak boleh. Kan? Kita kena bawa, kita kena sebarkan. Kita kena sampaikan kepada manusia-manusia lain. Tidak, kita tanggung dosa tu pula. Sebab tu, bila kita dah mengucap syahadah tu, kita jangan ingat, kalau cukup dah aku dah Islam, kita lepas diri kita saja. Tak boleh. Sebab hak syahadah dituntut di akhirat kita. Kenapa kamu tak sampai kepada manusia lain? Kenapa kamu mengaji seseorang je? Kenapa kamu diam? Sebab aku tak reti nak berdakwah. Kita dah cari alasan kat mana? Dia tuntut kat kita. Dia tuntut balik. Hak dia tu, hak syahadah. Bila kita dah mengucap syahadah, kita jadi orang mukmin. Tanda kita mukmin lah. Kalau kita belum mukmin lagi, tu tak usah cerita lah. Yang kita nak bincang ni, kalau kita mukmin, kita terima, kita ada iqrar, dah tasydik dah. Mana kita dah beriman kepada Allah. Maka wajiblah atas kita untuk menyebarkan pula kepada orang lain. Maka kita kena jadi pendakwah dah. Pasal kita kena azam. Nak duduk, nak letakkan, nak positionkan diri kita tu di dalam apa? Khairul ummah. Umat yang terbaik tu. Umat yang terbaik yang saya ulang-ulang tu. Umat yang terbaik iaitu yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Tak kisahlah kat mana pun. Online ke apa benda ke. Yang penting kerja tu berjalan. Kerja tu berjalan. Kita kena jalan macam tu. Kita kena bawa perkara ni balik kepada Allah. Balik. Kita ajak manusia tu balik. Kita sendiri pun balik kepada Allah. Tu. Okey. Ni apa yang tadi kita dah jelas. Kemudian bila kita rasa ada kekurangan, definitely lah. Selalunya mengaji macam ni, kita tak akan terasa kat mana kelemahan kita. Jadi kita nak mencari. Orang yang beriman kepada Allah ni, dia akan sentiasa mencari kelemahan dia. Saya dulu ada kawan seorang, saya ingat kat sekolah dulu. Dia pesan saya kan. Dia kata, kalau aku buat salah, kamu tolong nasihat aku. Saya masa tu budak, tak berani. Dia badan besar. Lepas tu pandai silat pula. Dia cakap gitu. Tolong aku, dia kata, kamu tolong nasihat aku. Sampai sudah tak berani nak nasihat. Takut kesilat dia tu. Cerita dulu lah saya budak tu. Dia kata, aku ni tak tahu aku buat ni betul atau salah. Tu kan kawan. Sebab tu kata Imam Ghazali, kena cari kawan, sahabat yang boleh nasihat kita. Ni sampai sahabat pun tak ada nak nasihat ni, bercerita. Yup. Sahabat pun tak ada. Yang ada semua datang minta duit lah. Pasal duit datang. Tak ada duit tak datang. Sahabat pasal duit. Seperti Imam Ghazali pesan, kena cari sahabat. Boleh peringat kita. Kalau apa-apa hal kan, dia dulu datang. Yup. Bang, aku tengok kau dah mengak, dah lalok dah ni. Kan? Dia tak kena macam ni kau buat ni. Ada orang peringat kita. Ini kita sampai tak nak langsung. Kalau boleh tak, orang jangan nasihat kita. Kamu tak nasihat aku tahu. Duk cerita dia tahulah sampai bila-bila pun.
Padahal dia bukan tahu pun. Jadi kena ada orang remind kita. Jadi dia peringat. Itu pasal Imam Ghazali. Baik. Jadi bila kita dah tahu dah kita berlaku kesilapan dalam hal-hal kalimat yang agung ni, kita dah tahu dah. Kita dengar ni pun kita dah risau. Kita ni duduk kat mana? Nak duduk sebagai orang yang memegang akan kalimat taqwa yang Allah teguhkan dengan kalimat itu, ataupun orang yang tidak ada itu. Ataupun kita sendiri menolak dakwah. Kan? Masuk grup, sekejap keluar, left habis grup. Pasal nak cari dakwah yang sesuai dengan jiwa. Mana ada? Agama ni bukan boleh pakai akal. Agama ni bukan bayar hukum akal. Hukum akal ada tempat dia. Ada bahagian dia. Yang lain-lain tak boleh. Tentang Allah Ta'ala. Nak pakai akal macam mana? Iman, kita boleh pakai akal nak tengok. Nampak ke iman? Jadi tak suka nak mengaji hak jenis yang senang-senang, yang sempoi-sempoi ni, sesuai dengan jiwa. Tak ada benda tu. So jadi, kata Rasulullah, Nabi dia bersabda apa? Perbaharuilah iman kamu, kata dia. Maknanya, perbanyaklah menyebut kalimat La ilaha illallah. Ini soal memperbaharui iman. Lepas tu yang kita dengar dalam ayat-ayat macam mana dia orang sebut kan? Kata-kata Nabi itu laqinu mautakum la ilaha illallah. Peringatkanlah. Kan? Peringatkanlah di sisi orang yang nak mati tu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada dua peringatan kat situ. Pertama, talqin tu kepada orang yang akan mati. Yang hampir menemui maut. Dia peringatkan balik kalimat tu supaya dia menyebut kalimat tu. Sebab dia akhir kalam tu yang orang yang hampir mati tu bila dia sebut, Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah maka dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Dan bagi orang yang hidup tapi hati dia hampir mati, maka hendaklah dia peringatkan dengan kalimat ini juga. Sebab tak ada kalimat dalam alam ini yang boleh menghidupkan hati orang yang hampir-hampir mati. Yang maknanya hati orang yang dah hampir lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingat dah Tuhan, dia tak cara dah, dia tak kenal dah. Kan? Dia duduk sibuk hai dia je. Kan? Dia kata dia kenal dah Tuhan. Ini kena perbaharu. Sebab tu kena renew. Sebab tu Nabi suruh perbanyak. Maknanya kita kena zikir selalu. Lepas subuh, 100 kali zikir. Kang malam kang ada masa, zikir lagi. Duduk saja zikir lagi. Bila kita zikir kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah tu, maknanya kita renew. Kita tajdid balik. Kita memperbaharui. Tajdid balik akan iman kita tu. Supaya kita sentiasa dalam iman. Kita tak tahu masa bila Allah nak ambil kita. Sama ada kita tengah duduk maki hamun orang ke, tengah duduk bekerja karut laluk ke, ataupun kita sedang berzikir kepada Allah, lalu Allah jemput kita balik. Kalau Allah hendakkan kebaikan, Allah akan letakkan kita. Allah akan sediakan kita. Allah akan teguhkan hati kita. Mana orang beriman tu, dia sentiasa ingat kepada Allah. Walaupun kadang mulut dia diam, tapi hati dia tetap memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernah Nabi bersabda, apa kata Nabi? Iman seorang itu boleh jadi menjadi usang dan lusuh. Seperti usang dan lusuhnya sehelai pakaian. Maka hendaklah kamu memohon kehadrat Allah supaya memperbaharui iman kamu yang ada dalam hati kamu. Sampai Nabi suruh minta. Maknanya iman kita ni boleh jadi macam kain yang buruk tu. Apa orang buat dengan kain buruk? Baju dah buruk tak nak pakai, apa orang buat? Lempar ya. Campak ya kan? Usang dah, tak ada nilai dah. Nak pakai pun dah. Orang tengok apa kamu ni? Pakai yang teruk benar. Itulah rupa dia. Iman boleh jadi sama macam itu. Bila iman dah luntur, usang, last sekali, iman tu pun tinggal lah tubuh jasad tadi. Memang dah tak upaya dah pasal banyak sangat maksiat dia buat. Maka iman sampai jadi macam itu. Keluarlah iman tu. Tak ada beriman langsung tinggal akhir sekali. Maka bila kita dalam keadaan nazak lah. Ni nazak dunia. Nazak kehidupan. Nazak dalam keadaan iman kita semakin teruk sekarang ni. Nazak lah tu. Macam orang hampir mati tu, nazak dia panggil. So bila kita dalam keadaan nazak, apa kita nak kena buat? Kita nak mohon kat Tuhan. Nak kena mohon banyak-banyak ke hadirat, minta supaya apa? Supaya kita dapat memperbarui iman itu. Mana kita ada ruang, Allah bagi peluang pada kita, Allah bergerak, Allah permudahkan, Allah menggerakkan segala anggota lidah kita tu, dapat kita sentiasa zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itulah kalimat yang agung. Mana kita sentiasa menafikan sekiranya kalau ada zat yang serupa dengan zat Allah serta mengisbatkan akan Allah Subhanahu Wa Taala tu.
Ni nak kena faham. Nanti kita mengaji pula apa dia makna la ilaha illallah tu supaya dalam zikrullah tu kita faham. Bila orang yang banyak berzikir ni bukan gila. Ini kalau zikir lebih sikit orang kata, tak lama tu gila isim tu. Melayu ni dia pantang. Kalau tengok orang berzikir, kalau dia tengok orang berzikir, dia kata macam, kalau tengok orang main WhatsApp, very good dia kata. Kamu orang yang moden, generasi Y yang hebat sekarang ni. Sebab apa? Kamu tengok WhatsApp tak tinggal kat tangan, handphone tak tinggal. Kalau orang dulu pegang tasbih, orang lain ni pegang handphone. Dia zikir pun tak tahu dalam FB dia tu. Apa tu merayu-rayu lah. Merayu-rayu cerita pasal hai dia, hai isteri dia, anak dia bergaduh dengan bini tadi, nasib aku tak tampar bini aku. Cerita habis dalam FB tu. Kan? Itulah bodoh punya manusia. Kan? Benda tu bukan boleh buka aib. Ni tempat FB ni siapa duk layan benda tu, tengoklah. Dia cerita habis esok pasal diri dia tu. Malu saja. Kan? Tak payahlah kita masuk. Kalau orang beriman tu duk layan benda begitu. Kalau nak promote produk ke apa tu tak apalah sikit-sikit. Tapi bukan sampai kita jadi taksub. Dah gila sangat dah. Tak ada happy tak boleh. Nak cerita pasal hai-hai peribadi kita lah. Tunjuklah apa kita buat. Tengok tak iblis membinasakan agama kita. Dia layan kita supaya kita jadi orang yang riak, orang yang bongkak, orang yang bangga. Semua sifat-sifat mazmumah yang dalam nafsu amarah tu duduk berada dalam rangkaian apa ni FB tu, tengok macam internet tu. Tu kena hati-hati. Jangan kita sonat. Memang teknologi itu ada, tapi teknologi ni banyak yang membinasakan kita, so kita kena kawal. Bukan tak boleh, kena kawal. Takut kita tak ada duduk. Takut tak boleh kawal nafsu kita tu tadi. Dah lah kita tak ngaji. Kita dah cerita pasal dunia je. Ngaji agama tak ngaji. Iman pun kita tak tahu macam mana rupa iman. Jadi kita nak beriman. Macam mana dah iman pun kita tak kenal. Macam nak kahwin lah. Perempuan nak dikahwin tu tak kenal macam mana. Nak nikah pun takut. Perempuan sama juga. Kahwin-kahwin kan kena LGBT pula sekarang. Jadi sama-sama takut. Maka lepas tu ada proses pertunangan. Dapat kenal mengenali antara satu sama lain. Sama juga dengan iman. Kita kenal nak iman tu. Macam mana nak dapat iman? Nabi kata iman tu iqrar dulu. Jadi bila kita zikrullah, iqrar dah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka hati kita apa? Mentasydikkan makna ketuhanan. Mengesahkan Allah, zat, sifat dan perbuatan tu. Jadi kita sentiasa ingat kepada Allah. Maka dengan cara itu, iman tadi naik balik iman tu. Sebab kita tak tahu. Sebab iman ni yang dalam kehidupan kita, iman yang paling penting. Iman tu nak bawa sampai ke akhirat, sampai kepada masyarakat besok. Itulah iman yang kita ada hari ini. Kalau tak ada iman, macam mana nak bawa dengan kita? Apa benda kita nak bawa sampai ke dalam kubur esok? Yang nak mempertahankan kita di depan mungkar dan nakir dalam kubur tu esok adalah iman. So jadi apa kita nak buat sekarang ni? Kita nak banner balik. So kita nak ajak balik. Inilah kerja orang yang umat yang terbaik. Dia orang yang terima agama ni, dia tahu benda ni tak boleh. Dia tengok dia takut macam Nabi. Bila orang Yahudi tu mati, dia sebab. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu nangis? Sebab aku tak dapat selamatkan Yahudi itu daripada neraka azab. Nampak tak? Sebab Nabi nampak akan azab seksa tu. Dan ketika Mi'raj Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan syurga dan neraka. Dan Nabi tengok neraka tu macam mana punya azabnya. Kan? Jadi kita tak tengok tu, kita tak kisah. Kan? Kita tak sibuk hal kita je. Kan? Perangai hak jahat tu kali buang. Kita nak cerita iman ni, nak tolak benda jahat tu. Tadi kita dah sebut sebentar tadi tentang rabtul qalbi, macam mana Allah perteguhkan. Sebab kita kena ada hubungan, hablu minallah. Hubungan dengan Allah kena akrab, kena rapat, kena kasih, kena cinta kepada Allah. Kalau kita tak ingat kepada Allah, kita ingat kepada siapa? Cuba cakap kat saya sekarang ni. Kalau kita tak ingat kepada Allah, kita ingat kepada siapa? Kena ingat kepada Allah kau ustaz. Kena selalu. Habis kamu nak ingat ke siapa? Kalau kamu tak ingat ke Tuhan kamu, mesti dia ingat kepada Allah. Tu, ini persoalan dia. So yang ini kita kena perbetulkan. So mana kita kena ada iqrar tu dengan mana syahadah ni, dia sangat penting kalau kita faham dalam kehidupan kita ni. Maka kita kena carry dia. Kita kena bawa dia selalu. Kan? Bila bawa dia, maknanya dia akan mengisi, menguasai, memenuhi ruang-ruang kehidupan kita. Baik makanan, jihad kanan, jihad kiri, jihad hadapan, jihad belakang, jihad atas, jihad bawah. Di setiap jihad kita tu dinaungi oleh kalimat yang agung ni, kalimat tayyibah ni, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Jadi baru kita duduk tempat yang beriman kepada Allah. Lepas tu kadang-kadang nak sembahyang di masjid pun takut, imam tu tak dia beriman ke tidak, tanya dia. Macam-macam lah jadi masalah ni, dia ada masalah yang akan
terjadi nanti. Bila orang yang nak jadi kepala, nak jadi imam ni pun tak faham macam mana hukum hakam macam ni, tanya dia nak jawab tak boleh. Macam mana nak ikut tu imam macam ni? Itu kadang-kadang orang tak mau sembahyang macam tu. Okey. Baiklah boleh faham macam tu. Ni sekadar dekat-dekat jadilah wallahu a'lam. Alhamdulillah. So sekali lagi saya preview balik slide ni yang ada sebelum ni, tapi dengan tambahan, sedikit tambahan tentang kisah anak tu yang kita bincang kemarin. Bicara anak dengan ibu. Macam mana anak bertanya kepada ibu persoalan tentang syahadah. Memang kita tak jumpa pun sebenarnya. Saja saya buatlah sini ni sekadar. Macam mana kita nak faham bila anak tu ibu tanya pada ibu dia. Kami hanya belajar solat saja, sedangkan syahadah kami tak belajar. Sedangkan syahadah tu rukun pertama. Kita pun heran. Kenapa? Di sekolah di mana pun orang tak peduli pun ajar pasal syahadah. Dia ajar pasal terus pada solat. Sedangkan syahadah tu ibu segala ibadah. Tak ada dia, tak sah lah yang lain. Jadi sebab tu kalau anak tanya, kalau tak tahu rukun syahadah, sahkah syahadah yang ada pada kami ni? Rukun tak tahu. Sedangkan dalam ibadat rukun fiqh yang kita belajar kemarin, daripada solat, puasa, zakat, haji, dia berbentuk amaliyah. Amal tu. Melainkan syahadah. Yang lain semua amaliyah. Kalau semayang tu ada 19 rukun. Puasa tu ada rukun dia, 2 rukun dia tu. Zakat pun ada rukun dia. Haji pun ada rukun dia. Semua kena praktikal. Yang tak praktikal, syahadah je. Dia hanya duduk diam ya. Dia mengisbat. Maknanya dia mentasydikkan dengan hati dia tu. Tu saja, dia tak ada buat apa pun. Tapi yang itu yang paling susah pun. Maka sebab tu dia kena membenarkan dulu dengan hati dia akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah sah amalan dia yang lain tu, barulah boleh dia amalkan yang lain setelah dia iqrar dulu tentang Allah dan Rasul tu. Tapi itu tak ada langsung, tak dipeduli langsung. Jadi itulah bila berlaku benda macam ni, jadi satu masalah. Kita fikir balik kan, pang mana yang jadikan kesalahan ni, kesilapan ni berlaku di mana? Kenapa sampai macam ni? Takkan tak ramai kat Malaysia. Saya tak nafikan ada orang yang bicara bab ni, tapi terlalu bukan minoriti. Bukan minoriti, terlalu sedikit. Terlalu sedikit nak tengok dalam TV tu. Ada TV Hijrah, TV 9, kan? Tah banyak TV lagi, TV 3, RTM. Ada tak penceramah-penceramah bicara persoalan-persoalan macam ni kalian nak tengok? Kan? Lagilah tak ada. Alangkah cerita pasal kitab kuning pun dah kena terminate tak bagi cakap dalam TV tu, ustaz mana di Indonesia tu? Nurdin apa tu? Al-Banjari tu. Cerita semua dah kena terminate, tak boleh cakap. Pasal bukan aliran kita, bukan ikut guru kami. Hancur habis. Jadi duk masuk benda-benda tu dalam tu. Benda-benda fahaman 3 tauhid tu, duk cerita dalam tu. Nak lobby supaya orang ikut ajaran tu, nak tendang keluar mazhab ni. Itu yang berlaku. Maka bila rukun syahadah tak dipelajari, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Kan? Jadi takut kalau kita belajar balik ilmu ni. Jadi benarlah wahai anakku, kata orang lah, kata pakcik ni seorang. Bermulanya ibadat itu dengan syahadah. Bukan takat syahadah. Bunyal Islamu ala khamsi syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam. Islam tu terbina dengan 2 kalimat syahadah. Bukan dengan solat. Solat tu datang kemudian. Sebab syahadah dulu, baru datang solat. Kalau solat dulu, syahadah tak ada, macam mana? Pergi haji beria. Pakej RM90,000 tu ambil. Sampai ke Mekah, orang tanya, kamu ni syahadah ni, tahu tak syahadah ni? Apa bang syahadah ni bang? Saya ingatlah peristiwa, ceritalah sikit lah. Peristiwa ke Mekah tahun berapa. Di Mekah lah, cerita dah lama dah ni. Saya muda dulu lagi. Jadi masih 2 minggu lagi nak ke wukuf tu, panggil lah kawan-kawan. Ramai lah pakcik-pakcik lah semua tua-tua dalam bilik tu. Kita ngaji dulu kot katakan. Ni dekat dah ni. Kali pertama saya pergi tu, saya tak cara kat orang pun. Kita pertama kali, kita nak fokus dekat kita punya haji tu. Kali kedua tu, bawa isteri sekali pergi, baru kita nampak dah. Benda ni kena cakap dulu. Panggil lah masuk dalam bilik buat kuliah. Mula-mula kuliah saya tanya,
Okey, hari ni rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadah. Kita nak bincang syahadah dulu. Cerita je syahadah. Tanya ramai-ramai tu semua, siapa boleh jawab? Cerita Pak Cik, Pak Ngah, Pak Tam, apa semua ni dengan Pak Lang. Kita 2 minggu lagi nak buat haji. Kalaulah Tuhan tanya kita, bermulanya Islam kamu tu dengan syahadah. Apa dia syahadah ni? Macam mana kita nak jawab kalau Tuhan datang audit kita? Sebab tu bila pergi ke Padang Arafah tu, tempat Tuhan audit, dia cek kita punya syahadah kita ni. Kau ni buat haji ni, syahadah ni kau dah lepas ke belum? Sebab bila nak rukunnya haji yang kelima ni berkemampuan, mampu. Mampu tu maksud dia bukan mampu segi fizikal je. Mampu dari segi ilmu tu. Ilmu tu persediaan kita nak pergi buat haji ni boleh tak boleh, mampu tak mampu. Sebab haji ni dia kumpul semua. Dia kumpul syahadah, dia kumpul solat, dia kumpul puasa, dia kumpul zakat, dia kumpul iman, dia kumpul ihsan. Bawa pergi duduk kat Arafah tu. Nak diaudit kat situ. Bawa semua tu duduk situ. Macam ni. Tu Tuhan datang tanya kita satu-satu. Tapi dah kita jenis mata buta tak nampak ni, duduk seronok je. Tanyalah orang pergi haji tu. Apa dia orang buat ketika wukuf tu? Tanyalah tengok. Dalam pun ramai yang pergi haji, tanya tengok apa yang buat masa wukuf tu. Dia kalau nak pergi haji kena cari tok guru. Bukanlah tak boleh ikut tabur haji tu, boleh. Kena cari tok guru haji. Pasal haji ni unik. Sebab dia benda rukun yang last sekali. Dia compile semua. Dia kumpul semua amal-amalan kita dan ilmu kita tu bawa pergi ke haji tu. Maka kita berjalan ke Mekah tu, bukan dekat buat bebannya, bawa ilmu amal tu nak pergi, nak diaudit oleh Allah tu sebelum dia bagi mabrur. Balik ke sini, nama je haji. Haji tu haji ni. Agama langsung haram, tak kerti tanya. Tanya syahadah langsung, solat boleh jawab juga. Tu macam mana keadaan kita tu? Tu ini persoalan yang kita nak kena ambil berat kan. Jadi saya ni bukanlah saya nak marah pun. Saya cakap dengan awal-awal marin. Ngaji ni bukan marah. Cuma kita nak fokus. Kita nak tegas. Serius is serius. Bukan benda gelak-gelak cerita bab agama ni. Kan? Gelak tu syaitan yang banyak. Suka tu ketawa, ngikik kan. Nyanyi tu semua tu pada syaitan yang banyak. Konon-konon nak tarik crowd. Bang, nak tarik crowd berpatutlah tempat. Berpada-pada lah. Bukan kata tak boleh. Tapi melampau dah. Sampai apa yang mengaji tu tergelak-gelak terbahak-bahak punya gelak ya. Ni penceramah ni hebat ni, boleh menggelakkan orang. Kamu penceramah kau kamu tukang lawak. Ceramah lah, bukan tukang lawak. Cakap elok-elok kan. Tu. Sebab benda nur ni dia kali main-main benda ni, dia lari benda itu je, dia tak duduk kat situ. Macam syahadah juga. Kalau kita terima syahadah, kita ngucap, kalau kita tak ikhlas, tak jujur, dia lari kat atas hati kita. Macam mana air yang dicurah atas daun keladi tu. Curah daun tu atas daun. Dia lalu gitu. Itulah. Syahadah ni dia cukup kritikal. Dia cukup sensitif. Mana dia hanya duduk. Dia jenis suci. Syahadah ni, iman ni jenis bersih. Bila tempat tu kotor tak boleh duduk. Tapi kalau kita niat nak tendang hak jahat tu, yang kufur maksiat duduk pada hati kita tu, memang kerja syahadah, memang iman ni. Kita niat terima je dia tendang keluar yang jahat tu. Tu kekuatan dia, kehebatan dia. Tapi kalau kita tak ikhlas, tak ada buat apa pun. Dia tak masuk pun ke dalam hati kita tu. Dia lalu gitu je. So jadi belajar ambil faham malam ni macam mana kita nak mulakan ibadah kan. Kemudian kata seorang pak cik ni lah. Saya suka buat cerita macam ni. Bukan apa, nak cerita macam mana nak bagi orang faham. Jadi kata anak dia ibu, pak cik tu cakap rukun yang pertama kena belajar rukun syahadah. Macam mana tu? Ada tak pak cik cakap macam kat kita? Abang kita ke, Yub ke, Haji kan datang jumpa kita, bang, kamu ni dah belajar belum masa syahadah ni? Sembang ada kopi berjam-jam aku tengok kan. Angkat tangan habis dah. Macam kuntum macam sepak terajang dah habis semua tangan. Syahadah ni kau faham tak? Macam mana kita nak jadi pendakwah? Pergi kedai kopi lepas Covid ni nanti. Azam, ya Allah, bagi aku kekuatan ya Allah. Mudah-mudahan aku berada di dalam jemaah khairul ummah. Itu yang terselamat. Orang yang terselamat daripada azab Allah Ta'ala bila dia duduk di bawah naungan khairul ummah, yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf, yang mencegah kemungkaran dan yang beriman kepada Allah. Ini kita punya persoalan. So saya review balik ni malam ni, kita share balik, kita tengok macam mana kita dah boleh faham tak. Biasanya mudah lupa. Tu yang dia nak mesej macam, ustaz lepas ni kalau habis musim Covid ni buat seminggu sekali boleh? Seminggu sekali macam tak ngaji, boleh lah seminggu sekali. Yang tiap malam ni kenapa? Rasa jemu dah kah? Tanya lah, dah rasa jemu kau ngaji? Penin ustaz. Allah, terlalu banyak sangat istilah-istilah.
Kan saya dah cakap kemarin, kita musim ni lah peluang pun. So kita compress. Kita compress semua bagi cepat. Bukan fast track. Kita compress sikit. Jadi memang agak orang kata apa, stres lah kan. Bila kita tengok malam ni, malam esok, Allah, apa lagi? Telefon budak ni, kamu macam mana? Tengah duduk susun ni. Ustaz main slide ni. Ustaz punya video ni nak tengok kan. Mujur adakan kawan kita tolong, admin tolong susun balik jadi dalam bentuk mudah video. Nak belajar balik. Benda ni serius, kita akan main-main benda ni. Jadi sebab tu kita susun elok-elok benda ni. Jadi kalau tak ingat, kita preview balik, kita ingat balik, buka balik yang punya tag yang lepas tu. Tu insya-Allah. Jadi bila kita cakap tentang kalimat yang agung ni, masa rukun-rukun ni, kita faham baik-baik. Macam rukun saya sebut selalu tu kan. Rukun solat nak faham mudah. Macam mana rukun tu? Dia macam pokok tu, dia punya konten tu. Apa konten dia dalam tu? Dia melambangkan, menggambarkan sesuatu benda tu. Kalau sembahyang, rukun solat apa? 19. Hak 19 rukun, 19 amalan tu, 19 perbuatan tu adalah rukun solat. Dia menggambarkan solat tu. Kalau rukun haji pula, apa rukun dia? Apa rukun dia? Haji ada berapa rukun? 6. Niat. Tu macam mana niat? Tak boleh nak cerita. Tak nampak. Kemudian wukuf nampak. Tawaf nampak. Sa'i nampak. Kemudian tahallul nampak. Tertib tak nampak. Sebab dia ada rukun. Rukun qalbi. Qalbi rukun hati. Kemudian rukun qauli. Rukun fi'li. Dalam haji ni. Contoh dia gitu. So, jadi bila tertib tu, maksud tertib tu yang mana dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan tu tertib. Tak boleh buat dulu kemudian, akan disusun ikut tertib tu. Tu contoh. Itu perkara yang amaliyah tu menggambarkan rukun bagi haji. Itu rukun dia lah. Manakala syahadah ni pula, rukun dia bukan macam itu. Dia bukan bersifat amaliyah, dia bersifat ruhiyah, bersifat yang maknawiyah, yang tak nampak. Dia hanya mentasydid saja, membenarkan akan yang 4 tadi tu. Mengisbatkan zat, mengisbat sifat, mengisbat perbuatan Allah, dan membenarkan, mengisbat akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kan? Lain tak? Lain. Ni baru dalam bab fiqh. Nanti kita pergi kepada bab yang bab tauhid pula. Ada pula macam ni juga. Dia masuk tauhid, fiqh, tauhid semua dia ada kat syahadah kat situ. Tu duduk semua tu. So bila kita ngaji, ya Allah, benda ni satu ni yang sampai tak ada orang mengajar langsung. Jadi dah mula kita mula fikir dah. Kadang-kadang kita dah mula salah diri kita, marah diri kita, kenapa aku tak belajar dulu-dulu kan. Sekarang aku nak belajar. Nak buat macam mana? Kenapa ustaz tak ajar kami dulu? Ustaz salah lah tak ajar kami. Aku nak ajar kamu, kamu lari. Macam mana nak ajar? Telefonnya tak angkat dah, dah tahu dah. Malam ni mesti nak kaji ni. Ustaz telefon ni. Jangan angkat. Angkat kan pukul 11 kita jawab. Pun macam tu pun ada. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah. Allah kurung kita ada ruang untuk ngaji malam ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita sekali lagi kita bincang-bincang lah. Saya bagi soalan-soalan yang nak buka minda sebagai kita nak brainstorming, supaya kita, orang kata apa, ice breaking ni. Kita gunalah istilah-istilah nak bagi kita berfikir. Kita ada akal kita ni Allah bagi supaya kita berfikir. Kerana kita tak berfikir, cuba kita fikir tengok tentang agama kita ni. Kita yang terfikir macam mana nak cari duit. Tu yang kita pandai. Mana ni mari kita belajar, kita fikir tengok. Kita fikir dari segi dengan agama ni macam mana. Saya nak bawa satu soalan-soalan yang macam ni. Kita nak lihat tentang bagaimana perbezaan tentang orang yang menjadi Muslim ni. Kalau orang tanya kita lah, bila tarikh engkau jadi Muslim? Contoh itulah kan. Dengan kawan lah ni. Bila engkau ingat tak tarikh engkau jadi Muslim? Bila tarikh engkau jadi Muslim? Semasa dalam kandung ibu ke? Dah jadi Islam dah? Pasal ibu tu orang Melayu Islam? Ataupun sejak dia kecil, dah lahir dah semua tu? Sejak dia kecil tu jadi Islam? Ataupun semasa remaja? Dah besar sikit dah? Ataupun semasa akhir balik? Ataupun Islam Kauni? Islam Kauni ni bahasa Arabnya, Melayu ni dia panggil Islam asli, Islam keturunan. Turunan pusaka mak bapak tu Islam Kauni. Nanti kita bincang bab tauhid, dia adalah benda macam ni. Ataupun dah Islam dah, aku dah Islam dah. Tanya apa lagi banyak? Aku dah Islam dah.
So, tanyalah bab macam tu. Apa kamu ingat aku tak Islam ke? Ha, tak apalah, kita tanya je. Kamu nak jawab apa pun jawab lah, semua tu betul. Kita tak ada nak sanggah pun jawapan tu. Okey. Kemudian kita tengok pula yang masuk Islam ni, orang kafir ni. Dia niat, dia mengucap syahadah, dia masuk Islam. Sebab dia asal kafir. Dia masuk Islam dan dia jadi Muslim. Tanya dia, kan? Katalah Chong nama dia. Chong, kau bila masuk Islam? Aku. Itulah. Dapat hidayah lah aku pergi jumpa tadi, pejabat agama. Bila? Kan 7 hari bulan 5, 2020. Pagi tadi, pukul 11, aku pergi kat pejabat agama. Siapa yang bagi agama kat kamu? Mufti. Aku masuk Islam. Syahadahkan mufti. Oh. Tahu tarikh kan? Tahulah, 7 bulan 5. Tahu tarikh dia. Benda-benda penting ni ingat lah. Tapi yang dihafalnya, tarikh kahwin. Nak sambut apa? Nak sambut hari ulang tahun perkahwinan. Lepas tu tarikh hari lahir. Nak sambut ulang tahun, tarikh lahir, hari lahir. Tu yang pandai. Pasal Islamnya, tarikh masuk Islam, tarikh masuk Islam pun tak tahu. Kena tahu kau Ustaz tarikh masuk Islam. Habis, kalau tak tahu Islam, kamu beramal masa bila? Nanti sembahyang kamu dah sampai 2 tahun lajak. Dah lepas taklif syarak, dah jatuh kat kamu, dah kamu tak buat lagi. Duk leka 2 tahun tu sembahyang apa tidak buat. Padahal dah masuk, dah sampai masa dah. Tu. Sajalah bagi contoh. Janganlah marah pula. Nak bagi faham. Nak bagi faham. Bila ada soalan-soalan macam ni, tercabar kita. Kan? Mesti kita cabar kita. Aku tak Islam ke lagi? Tak. Saya taklah cakap bahawa kamu tu tak Islam. Sebab bila kata orang yang Islam, asal keturunan dia tu, Islam lah. Tapi Islam macam mana? Entahlah. Muslim-Muslim. Muslim lah. Mayang lah apa semua. Pergi masjid lah apa semua. Takkan tak kata Muslim-Muslim. Tapi Muslim macam mana kita tak tahulah. Melainkan mengaji. Bila mengaji, baru terjumpa macam ni. Macam ni. Muslim macam ni. Muslim macam ni. Dia banyak benda-benda macam ni sensitif sikit. Cakap orang marah. Mula dia ungkit-ungkit orang dulu macam mana? Dia start ungkit dah. Dia terfikir dah. Habis kalau tak syahadah macam mana? Itu yang kita nak ngaji ni. Ngaji ni jangan kita marah sangat. Nak dengar dulu, ikut dulu. Bagi kita faham dulu macam mana. So, lepas tu kita tanya orang bukan Islam kan. Orang kafir yang masuk Islam tu, tanya dia tengok. Macam mana Abid Liu tu. Tengok dia buat macam mana. Hebat dia. Income dia sehari berapa? Sehari pun rasanya tak tahu lah berapa banyak income dia. Tu dia pergi dakwah sana, bagi sedekah sana, sedekah sini. Tolong orang Melayu pula tu. Ini tolongnya orang Melayu. Dia tu kira mu'alaf. Tapi di Malaysia ni kena ingat lepas masuk Islam, gelaran mu'alaf tu hanya 5 tahun je. Kalau lepas tu kita dah sebut mu'alaf juga, dia boleh cah kita kat mahkamah. Tu status mu'alaf. 5 tahun je boleh. Islam dah kecil. Katanya, remaja. Tapi, ajaran Islam tak buat. Amalan Islam tak buat. Jadi Islam tu duduk di mana? Kata orang Perak labun je. Boleh tak? Boleh fikir tak macam ni? Benda-benda macam ni, kita fikir sekejap lah. Fikir sesaat itu lebih baik pada dunia dan isi-isi dia. Sebab apa kita fikir tentang agama kita? Kita kena belajar dah benda macam ni. Kemudian kita kena ada tengok contoh-contoh. Macam mana orang berdakwah macam mana. Macam mana tentang Islam. Sebab itulah kawan-kawan ni penting. Nak kawan, cari kawan yang beriman. Kawan yang soleh. Baru kita jadi soleh. Kalau duk kawan dengan penyamun juga, last kali kita jadi penyamun. Silat-silat kita lagi penyamun pada penyamun. Lagi penipu pada penipu. Tu kena ingat baik. Sebab tu kena hati-hati. Sebab agama ni tak boleh. Dia kait. Dia mengaitkan antara among each other tu. So dia akan follow. Nak tahu kita macam mana? Kalau kita tahu dia ada kawan dengan orang tu kan, kita tak payah tanya seorang lagi. Kita tengok kawan dia, kita tahu dah. Dia ni mesti macam ni, macam ni, macam ni. Memang. Dia akan jadi macam mana kawan dia. Dia ikut. Sama juga dengan hasil agama kita ni. Kalau kita tak faham, akhir sekali, kita akan binasa. Sebab tu punya penting lah. Okay, baik. Wallahualam. Alhamdulillah, kita ke slide yang
Mungkin yang akhir malam ni dah dekat pukul 12 dah. Tapi tak apalah, ramai yang dah mula berehat-rehat seperti yang kita sebut selalu dah tengah malam. Tapi sebenarnya bulan-bulan puasa macam ni eloklah kita latih-latih berjaga kan, sambil dengar tu boleh berzikir, boleh baca Quran ke apa nak buat lagi kan. Tadi dah saya dah sebut tadi, Nabi sebut kena banyakkan diulang-ulang kalimat la ilaha illallah tu. Kita bolehlah pilih-pilih masa-masa santai ni kan. Sebab benda macam ni dia kalau main-main dia tak jadi. Lepas tu nak istiqamah, yang susah tu istiqamah. Nak istiqamah tu berapa lama boleh bertahan. Habis Covid ni bila start sibuk dengan dunia balik, boleh bertahan tak dengan iman kita tu. Lepas tu kita start tinggal dah. Bila kita start tinggal iman, start tinggal mengaji, start tinggal agama, syaitan pun duk tunggu peluang tu je. Maka syaitan mencari jalan. Macam mana nak sibuk dengan kita. Dia kenalkan kita dengan orang tu, dia introducekan kita dengan tu ni samping sehingganya kita dah lupa daripada agama kita dah. Dah start betul yang takut tu. Tu tadi saya dah sebut. Imam Ghazali kata apa? Kena ada sahabat. Ataupun kena ada guru yang boleh tolong tegur kita ni. Pergi cari tok guru, pesan tok guru tu. Tolong nasihatlah saya tok guru. Saya silap, marah pun tak apa, saya redha. Kan? Tapi nak pesan tok guru tu jangan tulis, jangan cakap mulut. Ambil kertas keping tulis. Ni tulisan ni saya tulis ni tok guru nah. Besok pasal apa? Besok bila macam dia kaya esok, tok guru nasihatkan dia ke kawan nasihat dia marah balik. Aku sibuk lah bang, untuk ustaz, tok guru. Saya ni sibuk. Kemarin ambil kertas dia balik. Ni siapa tulis ni? Tunjuk balik. Manusia dia macam tu cepat lupa. Tu dia panggil al-insan. Al-insan ni pelupa. So, manusia ni sebenarnya kalau ikut dalam istilah pengajian ni, kita belajar dia panggil haiwan yang berkata-kata. Sebab kita dengan haiwan kan banyak beza pun. Cuma lebih kita ada akal. Sebab itulah dikatakan akal itu suatu sifat yang Allah jadikan yang membezakan kita dengan haiwan. Itu manusia. Hal lain sama je. Makan, minum, semua sama. Tak ada tak sama. Itu dipanggil haiwan yang berkata-kata. Okey, baik. So kita sambung balik tadi tajuk sekejap tentang macam mana waktu yang tentang orang-orang yang masuk Islam, dia ingat bila dia masuk Islam. Kita ni Islam keturunan ni tak tahu bila tarikh kita masuk Islam. Ni nak ajak berfikir ya. Saya nak ajak nak buka minda sikit. Bukan nak menghukum, tak. Kita belajar berfikir, kita tengok. Okey. Jadi kita tengok satu benda lagi. Ni bahasa mudah faham lah. Kalau Islam tu keturunan lah, kita punya Islam keturunan daripada mak ayah kita, memang pun kalau kita dilahirkan dalam keluarga Islam kan, maka Islam lah dia kira tak? Islam lah. Mana ada orang Melayu makan benda haram. Tapi bila dia cerdik esok, dia akan makan jugalah laruan Tuhan. Walaupun Tuhan kata makanlah yang halal dan thayyibah, dia belasah juga kan. Tu atas diri sendiri punya pilihan. Tapi kebanyakan kalau kita orang Melayu ni adat kata lah, tak makan lah benda tu, sebut kata babi tu, tak ada dah. Babi tu, babi betul. Tapi kalau perangai babi tu macam mana? Perangai macam perangai babi tu, gelojoh, tamaknya tengok. Itu kita tak bincang pula. So macam itulah. Kita adab Islam gitulah kan. Jadi Islam keturunan daripada mak ayah kita. Tak apalah, okeylah, setujulah, kita terimalah. Tak ada siapa tak terima pun. Di mana dalam mazhab pun macam tu. Tapi persoalannya, Islam pada ayah, mak bapak kita tu, masa kita lahir, masa dia kahwin tu, Islam tu betul ke Islam pada dia tu? Tempat dia duduk masa tu. Kalau kita nak kategorikan kita ni lahir dalam keluarga, sebagai anak Islam, anak Muslim ni. Kalau mak bapak berhuru hara tak tahu hala, sembahyang tak sembahyang, puasa tak puasa, macam mana nak kategorikan dia tu Islam tu pun tidak? Okey. Kemudian ni nak berfikir ya. Kita cuba fikir, tengok kita nak rungkai masalah ni. Bila ada masalah, kita kena selesai masalah tu. Bila selesai masalah, baru kita dapat penyelesaian. Oh, macam ni. Tak adalah kita nak marah-marah, bising-bising. Okey, itu tasik Islam. Bagaimana pula dengan iman dan ihsan? Oh, iman aku pun keturunan juga. Mak ayah aku beriman, aku beriman. Oh, besok kalau kamu mati masuk dalam kubur, aku pinjam kat mak kamu, iman kamu, iman ayah dengan mak tu. Ihsan macam mana? Pinjam juga ke? Keturunan juga. Jadi, bila kita tanya balik, apakah agama Islam ni semuanya keturunan? Daripada Islam keturunan, iman keturunan, ihsan keturunan. Jadi kauni kullu.
Semua tu jadi keturunan. Boleh ke macam tu? Sedangkan bab akidah ni, bab akidah, beriman ni, bab iman ni, pergi mengaji dengan tok guru punya alim, bukan boleh pinjam keyakinan tok guru tu. Peringkat awal ialah kita jadi muqallid. Muqallid ni orang yang bertaklid. Macam mana kamu kenal Tuhan? Aku ikut tok guru tu mengaji dengan dia. Tu dia panggil muqallid, orang yang bertaklid. Taklid tu ikut tok guru tu. Sedangkan iman tak boleh. Tak sah iman tu. Sebab tu iman kena jazam. Dia kena jazam. Dia sendiri tu kena yakin kepada Allah dan Rasul. Tu. Macam tu Islam juga. Kamu Islam tak? Sembahyang tak? Puasa kadang dengan tak puasa je. Tapi mengaku Islam. Sedangkan Nabi dah sebut beza antara Islam dengan kafir itu solat. Tak solat dia kira kafir dah. Ini masuk dalam iman pula. Iman berketurunan juga. Hak ayah aku punya iman. Pinjam. Habis keturunan agama. Apakah agama kita macam ni? Saya timbulkan persoalan. Supaya kita berfikir tengok. Islam macam mana? Islam berketurunan juga. Pada ayah dia tu pun bukan orang yang sufi. Tak. Contohlah. Tentang orang yang mengaji. Tak juga. Kan? Macam mana kita nak letakkan kedudukan ni? Ini saja saya timbulkan persoalan supaya kita berfikir tengok. Jadi batulah Nabi sebut Islam ni guraba. Islam ni dagang. Dia datang bila kita nak ke dia. Dia pergi tinggal kita bila kita tak nak ke dia. Jadi Islam ni, iman Islam kena individu, personally. Sebab di akhirat besok Allah akan nilai, Allah akan nilai amalan kita tu. Hak kita buat tu kita punya. Tak ada kena mengena dengan orang lain. Iman pun sama, ihsan pun sama. Bukan boleh tumpang orang lain. Tapi sebab kita ada keluarga, ayah kita, maka anak kita dibesar di dalam didikan keluarga Islam. Itu kenalah. Memang kenalah buat. Bagi pihak ibu bapa ni kenalah tarbiyah didik anak-anak tu macam itu. Jadi kita tengok lagi. Agama tu adalah agama wahyu. Islam ni datang dari langit. Yang diutuskan melalui para nabi. Istimewa Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa melalui siapa? Jibril AS. Jibril bawa daripada langit, bawa ke Nabi. Dan agama Islam juga bukan agama keturunan. Kerana itulah Islam itu harus diterima dengan ucapan atau iqrar dan tasydid dua kalimah syahadah. Kerana diikuti dengan amaliyah, amal Islam itu sendiri. Itu Islam. Jadi jelas kat sini Islam tu benda yang lepas tu dia ada iqrar. Asyhadu tu iqrar. Kalau tak iqrar tak sah. Jadi keturunan dia. Sedar-sedar ada Islam dah. Untunglah. Memang beruntung. Orang Islam walaupun keturunan beruntung banding dengan orang kafir. Pasal apa? Dah Islam dah. Cuma dia nak kena letak balik diri dia tu di tempat yang betul. Tu sikit je. Tu dia ada tempoh matang akil balik. Kenapa masa akil balik tu penting? Nanti soalan kita bincang lagi tentang di mana tempat bermulanya Islam tu. Kenapa Allah jadikan akil balik? Kita fikir tu pula esok. Benda ni interesting sebenarnya. Kalau kita mengaji, kita nampak kan, hujah-hujah yang jelas kita ni jauh pada agama sebenarnya. Bila kita mengaji, Allah betul benda ni macam ni. Baru kita nampak macam mana kita nak duduk sebenarnya, nak positionkan diri kita tu di atas landasan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Duduk tepat kat situ. Maknanya Islam ni akhir sekali kita akan dapati bahawa Islam asal mengucap je syahadah maka jadilah Islam. Tasydid je jadi orang mukmin gitu. Bila dia amal dengan anggota jawab dia tu maknanya amalan dia membuktikan dia beriman. Kalau orang tak beriman dia tak buat ibadat. Sebab tu lagi banyak amal ibadat lagi tinggi iman dia. Sebab tu orang-orang soleh, orang alim ni amalan dia siang malam. Bulan puasa ni tak tidur. Kita ni tidur juga kan. Sebab alasan kita macam-macam alasan lah. Maklum lah. Jenis nafsu kuat. Makan pun banyak. Dan makan kan terbongkang tidur tu. Tak apa lagi. Siap dengan lagu dan irama sekali. Macam-macam bunyi ada. Burung tiung ada. Burung terkukur ada. Lagu-lagu tu tentu hala dah. Mengikut makanan dia makan. Kalau sikit, sikit lagunya dia bunyi. Begitulah adatnya manusia ni. So jadi dekat ni dulu insya-Allah. Jadi mana yang kita bincang-bincang sama-sama kita bincang, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Kita nak bincang. Bukan nak salah bincang. Yang tak kena kita betul balik. Mana silap tak betul kita betul balik.
Kita bawa diri kita balik kepada kedudukan yang benar, seperti mana yang Nabi bawa Islam tu sendiri. Betul kita kena ikut sahabat-sahabat Nabi, para alim ulama yang bawa agama kepada kita tu. Kita kena follow balik. Sebab kita tak reti. Tanya saya tak pandai. Yang saya buat ni, saya ambil balik, kutip balik apa yang ulama tulis, susun dengan bahasa yang mudah faham, atau dalam bentuk slide. Bila tengok tu nampak macam ni. Tu begitu kan. So dekat ni dulu malam ni, insya-Allah. Temu lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.